Selamat datang saudara-saudari. Kita mau bersambung dalam hidup dalam kerajaan Tuhan. Ya, hari ini kita belajar contoh kewarganegaraan di kerajaan Tuhan. Apakah yang kita mesti ada? Apakah sikap yang kita mesti ada bila kita masuk dan hidup dalam kerajaan Tuhan? Ya. Dalam Filipai babak 2 ayat 5 dia berkata, sikap kamu hendaklah seperti sikap Kristus Yesus. Ya. Apakah sikap Kristus Yesus? Ya. Yesus di dalam kerajaan Tuhan, dia bersikap sebagai seorang hamba. Ya. Dan contohnya melambangkan cara-cara kita boleh hidup di dalam kerajaan Tuhan mengikut teladan Yesus Kristus. Ya, dalam Filipai babak 2 kita mendengar kerendahan hati Kristus dan kebesarannya. Kita boleh mencari ciri-ciri bagaimana Yesus hidup sebagai contoh warga negara kerajaan Tuhan. Ya, maukah kamu mengikut teladan Yesus Kristus? Ya, kita belajar bersama-sama. Filipai babak 2. Kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu dikuatkan. Kerana Kristus mengasihi kamu, kamu dihiburkan. Kamu dipimpin oleh Roh Allah. Dan kamu saling mengasihi serta saling berbelas kasihan. Aku berharap saudara semua dapat benar-benar menyenangkan hati aku dengan hidup seia sekata. Saling mengasihi dengan kasih yang sama dan mempunyai fikiran serta tujuan yang sama. Janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri atau kerana hendak menyombongkan diri. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri kamu sendiri. Utamakan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Sikap kamu hendaklah seperti sikap Yesus Kristus. Sebenarnya, Yesus Kristus itu ilahi. Tetapi, dia tidak menganggap keadaannya yang ilahi harus dipertahankannya. Sebaliknya, dia rela melepaskan segala-galanya. Lalu menjadi seperti seorang hamba. Dia datang sebagai manusia dan hidup seperti manusia. Dia merendahkan diri dan hidup dengan taat. Taat kepada Allah sehingga mati. Iaitu mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia setinggi-tingginya dan mengurniai dia kedudukan yang lebih tinggi daripada semua kedudukan yang lain. Oleh itu, untuk menghormati Yesus, semua makhluk di syurga dan di bumi dan di bawah bumi akan sujud menyembah Yesus Kristus. Mereka semua akan mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan. Dengan demikian Allah Bapa dimuliakan. Ya. Dalam babak Filipai 2 ayat 1 sampai 11 kita boleh belajar dan
mengikut teladan Yesus Kristus dalam contoh hidup dalam kerajaan Tuhan. Ya. Dalam Yohanes babak 13 ayat 13 sampai 15. Ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Yesus bercakap dengan pengikut-pengikutnya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Benar panggilan kamu itu. Kerana aku memang guru dan Tuhan. Jika aku sebagai Tuhan dan guru kamu sudah membasuh kaki kamu, maka kamu wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Aku sudah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga melakukan apa yang sudah aku lakukan untuk kamu. Ya. Kalau kita ikut seorang guru mengajar dan kita mengikutnya. Dan sekarang Yesus berkata, benar panggilan kamu itu, kerana aku memang guru dan aku ini Tuhan. Kalau aku Tuhan, aku membuat sebegini, maukah kamu mengikut aku? Nah, dia bertanya kepada pengikutnya, maukah kamu mengikut teladan aku yang aku berikan contoh kepada kamu? Ya, dalam Matius babak 20 ayat 26 sampai 28. Dia berkata, Matius babak 20 ayat 26 berkata, jika seorang antara kamu hendak menjadi orang besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Kamu harus berbuat demikian kerana Anak Manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Ya. Yesus berkata, Anak Manusia tidak datang untuk dilayani. Sebaliknya, Yesus Kristus datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Ya. Membebaskan banyak orang, dia berkata begini kerana dia sudah kurniakan nyawanya kepada semua orang. Tetapi bukan semua orang yang mahu menerima penyelamatan ini. Ya. Itulah kita belajar macam mana kita boleh hidup dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerajaan Tuhan, kita mahu mengikut teladan raja kita, kan? Kita mahu mengikut perintah raja kita. Siapa raja kita? Raja kita adalah Yesus Kristus. Ya. So kita mahu huraikan dalam Filipai babak 2. Apakah teladan-teladan Yesus Kristus? Ya. Dan kita boleh mengikut contoh dan hidup dalam kerajaan Tuhan di bumi ini sekarang juga. Kerana kita sudah menerima penyelamatan Yesus Kristus. Dan kita mahu hidup mengikut cara dan teladan dia. Ya. Kita boleh hurai dan simpulkan ada banyak ciri-ciri yang kita boleh belajar dalam Filipai 2. Ya, iaitu 1. Hidup bersatu dengan Kristus. Ya. 2. Diperkuatkan dalam Kristus. 3.
kita dihiburkan supaya kita boleh hiburkan orang lain. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita saling mengasihi serta saling berbelas kasihan. Kita hidup seia sekata. Kita hidup saling mengasihi dengan kasih yang sama. Kita jangan melakukan sesuatu hanya bagi kepentingan kita sendiri. Kita jangan jadi sombong. Kita rendah hati. Kita anggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Kita utamakan kepentingan orang lain. Kita rela lepaskan segala-galanya. Kristus rela melepaskan segala-galanya. Kristus itu ilahi, iaitu Tuhan, tetapi menganggap keadaannya yang ilahi itu tidak harus dipertahankan bila dia di dunia ini. Yesus Kristus menjadi seperti seorang hamba. Kristus datang sebagai manusia dan hidup seperti manusia. So dia tahu apa kita mengalami di dunia ini. Yesus Kristus sebagai ilahi, dia juga merendahkan diri dan dia mendengar apa yang bapaknya suruh dia buat. Dan dia hidup taat kepada Allah sehingga mati. Ada lebih daripada 18 ciri-ciri dalam Filipai 2. So kita baca, mendengar, meneliti, adakah kita sebagai seorang dalam warga negara kerajaan Tuhan, adakah kita berbuat demikian? Kita selidiki hati kita. Adakah teladan saya sebagai seorang Kristian? Adakah aku melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Kita belajar bersama-sama dan ikut kerajaan, ikut Yesus Kristus kerana dia adalah Raja dalam kerajaan Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom.